wahai Rasulullah, mengapa kamu selalu mendirikan salat 4 rakaat ketika matahari tergelincir? Ya, Abu Ayyub tanya, sebab apa Rasulullah selalu sembahyang sunat 4 rakaat lepas matahari tergelincir, lepas masuknya waktu zuhur? Maka Nabi menjawab, faqala inna abwabas samai tuftahu 'inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir. Maknanya pada waktu zuhur itu, masuk waktu zuhur, maka pintu-pintu langit terbuka. Fala turtaju hatta tusalla zuhru, maka ia tidak akan ditutup sehingga solat zuhur didirikan. Ia tidak akan ditutup sehingga solat zuhur didirikan. Maknanya tuan-tuan, ada waktu yang singkat, waktu yang singkat pintu langit dibuka pada waktu tengah hari, iaitu ketika masuknya waktu zuhur dan sampailah ianya akan tertutup semula ketika didirikan sembahyang zuhur. Didirikan sembahyang zuhur. Maknanya kalau tuan-tuan letak 10 minit lah kat masjid kita, katalah tuan-tuan letak 10 minit waktu qamat, antara azan zuhur dengan qamat 10 minit, maka dalam 10 minit itulah waktu pintu langit terbuka. Terbuka. Bila didirikan sembahyang zuhur, maka ia akan tertutup. Maka kata Nabi lagi, fa uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'ah. Oleh itu aku mahu kebaikan yang aku lakukan ketika itu diangkat ke langit. Maka itulah dia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang 4 rakaat ketika mana? Ketika az-zawalus syams, ketika tergelincir matahari, ataupun ketika masuknya waktu zuhur. Kerana waktu itu pintu langit terbuka dan ianya tidak tertutup melainkan apabila didirikan sembahyang zuhur. Maka ketika itulah Nabi mahukan, dan kita juga mahukan, amalan kita diangkat ke langit. Baik. Qultu, Abu Ayyub Al-Ansari bertanya lagi, afi kullihinna qira'ah, adakah surah lain yang dibacakan selepas Al-Fatihah dalam 4 rakaat ini? Ada baca surah tak wahai Rasulullah? Baca Fatihah tu sudah tentulah, ada Al-Fatihah adalah rukun dalam semua salat. Ada baca surah tak? Baik. Maka qala, Nabi menjawab, na'am, ya, ada bacaan surah. Ada bacaan surah. Maka begitulah tuan-tuan, kita jangan terlalu ringkas solat, sampai kita hanya baca Fatihah saja, tak membaca surah. Hatta dalam sembahyang sunat pun bacalah surah. Jangan kita cukup dengan Fatihah saja, nak cepat. Kecuali maknanya dalam ketika kita masuk khutbah sedang dibacakan, maka waktu itu kita takhfif, ringkaskan solat kita, ambil yang penting-penting sahaja. Adapun waktu-waktu lain kita bacalah surah. Tak apalah tuan-tuan nak ulang inna a'tainakal kautsar dengan qul huwallah, itulah tak apa. Yang penting kita baca surah, walaupun dalam sembahyang sunat kita. Baik. Maka Abu Ayyub bertanya kepada Nabi, ada baca surah lain tak? Maka Nabi kata, ya, ada baca surah. Qultu, bertanya lagi, Abu Ayyub bertanya lagi. Ini cara pelaksanaan solat dia. Hal fihinna taslimun fasil, adakah salam, adakah di sana ada salam pemisah antara setiap 2 rakaat?
4 rakaat tu buat macam mana wahai Rasulullah? Ada salam tak? 2 rakaat bagi salam, kemudian 2 rakaat bagi salam. Itu dipanggil salam taslim fasil, salam pemisah, ya. Maka Nabi kata apa? Qala la. Nabi kata apa? Tidak. Maknanya sembahyang ini dilaksanakan 4 rakaat sekaligus tanpa salam, ya, selepas 2 rakaat, ya. Rakaat pertama habis, bangun rakaat kedua, habis rakaat kedua bangun rakaat ketiga, habis rakaat tiga bangun rakaat keempat, kemudian bagi salam, ya, straight 4 rakaat. Maka tuan-tuan, ini adalah sembahyang yang dinamakan sebagai solat sunat az-zawal. Baik, mungkin kita jangan dengar kan. Jangan dengar sembahyang ni.